Selamat pagi. Hari ini kita akan tengok kesan perubahan ABC terhadap graf fungsi. Okey, jadi kita akan tengok daripada satu software nama dia GeoGebra. Di sana kita boleh adjust nilai ABC dan terus kita boleh nampak kesan terhadap bentuk graf yang dihasilkan. Okey, kita tengok dulu perubahan nilai A. So today we are going to learn what happened with the value a for the quadratic function. So what happened when a become bigger? What happened when a becomes smaller? So this graph is y equal to ax power 2. So when a equals to 0.2 like this, y equal to 0.2x squared. Okay, this is the graph. So what happened when a become bigger? So you see, a become bigger, the graph becomes slimmer. And then when I drag back, a become bigger. When a becomes smaller, then the graph become bigger. Okay, jadi di sini kita boleh nampak apabila nilai A semakin besar, kita punya graf akan menjadi semakin slim, semakin nipis. Tetapi jika nilai A menjadi semakin kecil, dia terbalik. Graf kita akan menjadi semakin lebar. Kita teruskan. Jika dalam case graf kita adalah set face, apakah kesan dia pula? Bigger. And then value positive of a will give you U shape of the graph. So now I try to become value negative a. So you see, when a become negative, so the graph become N shape. So similarly, when a, you see, without looking at the negative value, we only looking at the number in front of x squared. So you see the number without looking at the negative value. As the number bigger, so the graph slimmer. As the number becomes smaller, then the graph will become bigger. So jadi di sini apa yang dinampak adalah kita boleh abaikan simbol negatif itu. Kita hanya rujuk kepada nombor. Jika nombor itu semakin besar, maka graf kita akan menjadi semakin nipis, semakin slim. Jika nombor itu menjadi semakin kecil, graf kita akan menjadi semakin lebar. Sekarang kita tengok pula perubahan nilai B terhadap graf yang dihasilkan. Will become bigger. So this is the effect of A value. So now we look at effect of B value. So I just set it A equals to this value. So let's say when A equals to 1. Okay, what happened with the B value? When B value equals to 0, so the axis of symmetry exactly at the Y axis here. Okay, sebenarnya ada 3 keadaan sahaja. Jika B adalah sifar, kita boleh nampak paksi simetri dia adalah berada di tengah-tengah, iaitu dia merupakan paksi Y. Jika B adalah positif dan B adalah negatif, kita tengok kedudukan paksi simetri itu akan bergerak ke mana. The axis of symmetry exactly at the Y axis here, like this. You see, when B become positive, the graph will go to left hand side, which is negative part. And then when B is positive, when B is negative, it will move to positive part. So we can make conclusion the axis of symmetry will change according to the B value. When B equals 0, okay, 3 cases only. When B equals 0, axis of symmetry is x equals to 0. And then when B equals to a positive value, x-axis will be at the x-axis of symmetry will become negative value. And the graph will move to the left-hand side. You see the graph? When B become bigger and bigger in positive value. And then when B is negative value, what happened? So the graph will move to the right-hand side, and then the axis of symmetry will become positive. Okay, so now look at when C. Look at the value of C. Okay, jadi sekarang kita akan tengok pula perubahan nilai C. Okay, so now look at when C. Look at the value of C. How C affect the graph. So when C positive, the graph will move up, and then
then when C is negative, smaller and smaller, will move down. Okey, jadi di sini apabila C semakin positif, dia akan naik. Bila C dia negatif, dia akan semakin menurun. Okey, sebenarnya nilai C ini adalah daripada pintasan Y. Okey, di mana dia potong pada paksi Y itulah adalah nilai C kita. Okey, jadi kita boleh buat conclusion di sini. Okey, A yang menentukan bentuk graf sama ada dia slim atau lebar. Okey. Kita boleh tengok dengan jelas di sini kalau bentuk U ataupun smiling face, okey, bahagian atas semakin besar, nilai A itu semakin slim. Okey, bentuk graf yang terbentuk. Begitu juga dengan set face. Okey, kita abaikan simbol negatif dia. Simbol negatif dia hanya memberi kesan kepada bentuk U shape atau N shape. Bentuk smiling face atau sad face saja. Okay, jadi di sini sama juga case dia. Okay, semakin besar nilai, okay, semakin slim satu graf yang dihasilkan. Okay, kita tengok nilai B pula. Okay, yang tadi dia tunjuk dalam GeoGebra hanya untuk case smiling face. Dia tak tunjuk case untuk sad face. Okay, jadi dia ada 3 cases. Kalau kita fokus kepada smiling face dulu. Kalau B adalah kosong, okay, paksi simetri dia adalah paksi Y. Kita boleh nampak dia mesti berada di tengah. Okay, kalau kita punya B adalah lebih besar daripada kosong, maksudnya dia positif, dia akan bergerak ke kiri ataupun tempat negatif dalam sesuatu graf itu. Okay, dan jika B adalah negatif, dia akan bergerak kepada tempat positif atau bergerak ke sebelah kanan. Jadi kita boleh buat satu kesimpulan. Okay, apabila B 0, paksi simetri adalah paksi Y. So ZY. Okay, apabila B adalah positif ataupun lebih besar daripada kosong, okay, dia akan bergerak ke sebelah kiri. Okay, dan paksi simetri akan dihantar juga sekali ke sebelah kiri. Jadi kita boleh shortkan dia nama Poki. Okay, kalau untuk B adalah kurang daripada kosong ataupun negatif, okay, paksi simetri akan dibawa ke kanan. Jadi neka. Okay, tapi kalau untuk set face, dia adalah terbalik. Okay, untuk B adalah 0, okay, sama. Dia mesti berada di paksi Y. Tetapi kalau B lebih besar daripada kosong, okay, ataupun B positif, dia akan bawa kepada tempat positif. Jadi kita boleh shortkan dia akan jadi poka. Okay, dan B jika kurang daripada kosong atau negatif, okay, dia akan bawa ke tempat negatif, iaitu sebelah kiri. Jadi kita boleh shortkan dia sebagai neki. Okay, so untuk U face, smiling face, Poki and Neka. Untuk sad face, Poka and Neki. Okay, kita tengok satu soalan. Okay, di sini dia beri kita satu formula. So ada 4 pilihan. Manakah satu yang menunjukkan fungsi kuadratrik x kuasa 2 tolak 2x? So kita tengok nilai A dia dulu. Okay, nilai A dia adalah 1. Okay, x square tak ada apa-apa di depan, sebenarnya ada perkali 1. Jadi A lebih besar daripada kosong. A positif, jadi mestilah smiling face. Jadi kita boleh terus abaikan dua ini sebab dia sad face. Okay, jadi ada 2 case ini. Satu paksi simetri di sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Okay, so kita tengok nilai B kita. B kita adalah negatif 2. Adalah negatif. Jadi neka. Kita punya graf ataupun paksi simetri mesti berada di sebelah kanan. Jadi inilah jawapan kita. Okey, yang kedua. Paksi simetri berada di sebelah kanan. Okey, kita tengok C pula. C menentukan kedudukan pintasan Y sebenarnya. Okey. Jadi di sinilah. Okey. C yang kita boleh nampak. Jika C ini adalah 3, maka tempat dia memotong paksi Y adalah
3. Okey. Jadi kalau C semakin positif, okey, jadi graf kita akan semakin naik. Kalau C kita negatif, graf kita akan semakin menurun. Okey, kita tengok contoh 1. Okey, sila tentukan nilai C bagi setiap yang berikut. Jadi kita tengok A. A sebenarnya merupakan satu titik yang berada di paksi Y. 0, 4. Jadi dia memotong pada paksi Y. Sebenarnya dia adalah nilai C. Jadi kedudukan Y di sini adalah C. Jadi kita boleh dapatlah jawapan kita C adalah 4. Kalau you tak confidence, kita boleh guna penggantian tak apa. Okay, Fx sebenarnya mewakili Y. Okay, 0, X, 0 ialah X, Y ialah 4. Okay, jadi 4 adalah Fx. X kita adalah 0 kuasa 2 tolak 3 darab 0 tambah C. Okay, jadi 0 kuasa 2 0, negatif 3 kali 0 0. Jadi kita dapat juga C kita adalah 4. Okay, B. Tentukan pintasan Y ataupun C bagi koordinat negatif 1, 3. Jadi kita ganti juga. 3 kita ganti di Fx. Negatif 1 kita ganti di X. Jadi kita boleh dapat negatif 1 kuasa 2 dapat 1. Negatif 3 darab negatif 1. Negatif, positif 3. Tambah C. Okay, jadi kita akan dapat 3 bersamaan dengan 4 kali C. 3 bersamaan dengan 4 tambah C. Jadi C kita bersamaan dengan 3. 4 kita hantar ke depan. Kita dapatlah negatif 1. Okay, jadi jawapan sudah ada di bawah. Okay, C adalah negatif 1. Okay, kita tengok contoh 2. Okay, di sini menunjukkan dua graf. Okay, yang Fx, okay, kita boleh nampak dia lebih slim. Okay, jadi dia punya A adalah 3. Jadi kita boleh jangkakan, jika Gx adalah lebih lebar daripada Fx, maka dia punya nilai P mesti kurang, okay, daripada 3. Jadi ini first statement yang kita boleh dapat. Okay, yang kedua, kita nampak dia adalah smiling face. Kalau smiling face, A kita mesti positif. Jadi kalau A positif, maksudnya A mesti lebih besar daripada 0. So kita gabungkan dua case ini. Okay. A adalah P. Jadi P kita mesti lebih besar daripada 0 dan P kita kurang daripada 3. Jadi kita boleh dapat P adalah di antara 0 hingga 3. Jadi jawapan kita, oleh kerana bukaan graf adalah lebih lebar, maka P mesti kurang daripada 3. Okay, dan memandangkan bentuk dia adalah smiling face, jadi P atau A mesti positif, lebih besar daripada 0. Jadi kita boleh dapatlah julat P di antara 0 hingga 3. Okay, kita itu sahaja. Jadi kerja rumah untuk hari ini. Okay, sila siapkan nombor 1, 2 dan 3. Okay, sila snap gambar jika kamu sudah siap. Okay, terima kasih.